Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit tafsir rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan Islam serta taufik dan hidayahnya dalam kita memahami Al-Quranul Karim. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-124. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-77 dan ke-78 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Akibatnya Allah menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka berkekalan hingga ke masa mereka menemui Allah, kerana mereka telah memungkiri apa yang mereka janjikan kepada Allah dan juga kerana mereka sentiasa berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan, dan bahawasanya Allah Maha mengetahui akan perkara-perkara yang gaib. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-77 bahawa yang dimaksudkan dengan perkataan fa'aqabahum nifaqa membawa erti, maka itu menimbulkan kemunafikan. Makna ini menunjukkan bahawa sifat buruk yang bersarang di hati seseorang dapat bertambah dan berkembang sehingga menatijahkan akhlak yang buruk, iaitu sifat orang munafik. Ia diumpamakan seperti cermin yang berkarat. Pada mulanya hanya noda kecil yang tidak dibersihkan, kemudian mengeruhkan kaca, bahkan menghitamkannya. Seterusnya beliau menyambung lagi pada ayat ke-78 ketika menghuraikan perkataan sirra. Ia bererti rahsia di dalam hati manusia yang tidak disampaikan kepada orang lain. Sedangkan perkataan najwa adalah perbuatan berbisik sesama mereka untuk membuat perancangan jahat dengan menyembunyikan daripada pihak ketiga. Perkataan ini pada asasnya bererti jauh atau tempat yang tinggi. Ketika hendak membisikkan sesuatu kepada orang lain, maka mestilah pergi ke tempat yang jauh sehingga perkataan tersebut tidak didengari oleh orang lain. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-77 dan 78 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa sifat kemunafikan yang ada di dalam jiwa disebabkan perbuatan mereka sendiri dan perkara tersebut akan kekal sehingga hari kiamat. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa sekecil apapun dosa dan maksiat yang dilakukan, pasti ia menjadi penghalang
untuk cahaya iman masuk ke dalam jiwa seseorang. Jika seseorang seringkali melaziminya, maka semakin sulitlah cahaya keimanan untuk masuk ke dalam jiwa seseorang hamba sehingga akhirnya jiwanya terus tertutup rapat. Semua perkara yang disebutkan ini disebabkan oleh perbuatan mereka yang menyalahi janji yang telah mereka lakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sa'labah dan orang munafik yang lain. Seterusnya pada ayat ke-78, Allah Subhanahu Taala telah bertanya kepada mereka, apakah para munafik yang suka memperlihat sesuatu yang tidak sama dengan apa yang mereka sembunyikan dan suka berbisik-bisik dengan sesama mereka? Perbuatan dosa dan permusuhan, tidak mengetahui bahawa Allah Subhanahu Taala mengetahui segala rahsia yang terpendam dan tersimpan di dalam lubuk hati mereka, serta Maha mengetahui tentang perkara yang mereka bisikkan, kerana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-77 dan 78 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa Allah ingin memberitahu kaum muslimin terdapat di kalangan orang munafik itu mereka yang tidak segan silu mengucapkan janji dan ikrar dengan bersaksikan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sekiranya mereka beroleh kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk rezeki dan kemudahan hidup, maka mereka akan memberi sedekah dan sumbangan kepada fakir miskin dan kepada jalan kebajikan. Tetapi apabila Allah Subhanahu Taala mengurniakan kemudahan dan rezeki, maka mereka memungkiri janji mereka sebelumnya. Bersikap angkuh dan bakhil di samping menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Lalu Allah Subhanahu Taala menjadikan hati mereka bertambah karat dan sifat munafik yang berpunca daripada sikap mungkir janji mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka dengan menyatakan bahawa masihkah mereka tidak menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui isi hati mereka yang sebenar. Di samping itu, terdapat pula sebahagian orang munafik yang suka mengejek dan memandang rendah kepada orang beriman yang memberikan sumbangan yang sedikit di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kemampuan dan keikhlasan hati masing-masing. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-77 surah At-Taubah ini, artinya hati mereka semakin bertambah dengan sifat kemunafikan, maka semakin mudahlah untuk mereka berdusta, semakin mudahlah untuk mereka memungkiri janji dan semakin mudahlah untuk mengkhianati sesuatu kepercayaan. Oleh itu, mereka semakin malas untuk mengerjakan solat, menyisihkan diri daripada masyarakat dan amal yang mereka lakukan hanyalah untuk mendapat pujian manusia. Mereka berada di dalam kesesatan dan sikap mereka tersebut akan berterusan sehingga mati kerana tujuan hidup mereka sudah berpaling daripada tujuan yang sebenar. Hidup mereka akan sengsara di dunia dan akhirat kerana berdusta serta memungkiri janji terhadap Allah dan sesama manusia. Pengakhiran hidup mereka hanyalah kematian yang dicabut nyawa, harta benda pula diwarisi oleh waris dan di akhirat mereka bertanggungjawab dengan apa yang telah mereka lakukan. Seterusnya, Hamka menyambung lagi pada ayat ke-78 surah At-Taubah ini. Mereka perlu tahu bahawa Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui tentang perbuatan dan percakapan berbisik-bisik sesama mereka. Walau bagaimanapun, segala perhitungan mereka digagalkan oleh kuasa Tuhan yang gaib. Mereka lupa bahawa Allah berkuasa untuk mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Namun disebabkan sifat munafik yang ada di dalam diri mereka, perkara seperti ini mereka mudah lupa kerana kalimah Allah hanya menjadi ucapan di lidah mereka sahaja, tetapi tidak sampai di dalam hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-77 dan 78 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Kesimpulannya
ayat ini menerangkan tentang balasan perbuatan puak munafik atas sifat bakhil dan kesudahan nasib mereka. Maka Allah menambahkan sifat tersebut ke atas diri mereka sehingga mereka tidak mampu melepaskan diri darinya sehingga tiba hari perhitungan amal. Hal ini disebabkan oleh keingkaran mereka terhadap janji yang telah mereka lakukan kepada Allah berupa sedekah dan perbuatan baik yang sudah mereka ikrarkan dengan yakin serta pendustaan yang telah mereka lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkar. Dan jika diberi amanah, dia khianati. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-77 dan 78 surah At-Taubah ini, pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan umatnya supaya berkata benar dan jujur dalam setiap keadaan. Berdusta termasuk salah satu perbuatan terkutuk, tercela dan termasuk di dalam dosa-dosa besar. Kedua, perbuatan memungkiri janji termasuk perbuatan tercela dan salah satu daripada tanda kemunafikan. Seseorang yang mengingkari janji menyebabkan dia tidak lagi mendapat kepercayaan dan dipercayai oleh orang lain. Ketiga, golongan munafik menyebabkan permusuhan dan ketidakharmonian hubungan di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan merugikan diri sendiri kerana menutup pintu untuk mendapat hidayah dari Allah SWT. Sidang pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.